pelajar sekalian, hari ini kita nak belajar apa ya? Jom belajar bersama Cikgu Yani. Okey, dah kita siap buat image ni. Apa-apa image yang kita letak sini, kita type tajuk kuis atau ujian dan isi bahagian bawah ni. Sama ada kita nak isi description tu dengan arahan seperti jawab semua soalan yang betul lah. Kemudian kita type nama dan tingkatan. Untuk nama ini kita boleh pilih short answer di sini ya. Ini saya dah pilih tadi ya. Sama ada kita nak pilih biasa kita kalau nak soalan objektif multiple choice untuk ABC, tapi untuk kita nak dapatkan detail nama kelas, nombor telefon, IC ke, kita gunakan short answer. Jadi kita dah terpilih ni, jadi dia akan ada short answer macam ni. Biasanya lepas kita buat untuk kita dapatkan detail daripada pelajar ataupun yang akan mengisi borang Google Form kita ni, kita akan buat section Maksudnya section pertama untuk detail saja, section kedua baru kita masuk kepada soalan. Jadi macam mana kita nak bahagikannya kepada section? Kita cuma selepas selesai kita menulis nama dan kelas tingkatan ni, kita terus klik pada section ni, add section. Dia akan terpisah kepada dua. Ini adalah section yang kedua. Jadi section kedua ni kita perlu letak tajuk baru. Contoh saya nak tajuk daya dan gerakan 2 dan descriptionnya ataupun arahannya jawab dalam tempoh yang diperuntukkan sahaja. Okey, untuk yang ini senang saja. Yang ini yang contoh pertama ni saya cuma type daripada buku. Macam biasa kalau kita type dalam buku, kita just type biasa macam tu je, salin daripada buku. Dan nak dapatkan ini, kita pilih multiple choice sebab kita nak gunakan ABCD. Sebab sini ada pilihan check box, drop down ada, drop down untuk pilihan yang ke bawah. Contohnya kalau nak pilih ABCD, dia akan kita klik sekali, dia ada benda-benda lagi kat bawah. Check box ni kita boleh pilih file upload, linear scale, multiple choice grid, check box grid. Yang ni kita jarang guna. Untuk yang simple, kita cikgu akan ajar hari ni multiple choice dengan short answer je. Okey, kemudian seperti biasa juga kita masukkan pilihan jawapannya di sini. A, B, C, D. Kita type je, type seperti biasa. Okey, kemudian klik answer key dan kita letak key Kemudian kita donekan dia. Jangan lupa markah kita isi untuk setiap soalan. Depend pada cikgu. Kalau kita klik answer key ni, dia ada pilihan untuk jawapan dan juga markah ni. Sama ada kita nak letak 4 markah ke 5 markah ke untuk satu soalan. Kemudian kita klik done. Di sini kita ada duplicate, tong sampah dan require. Biasanya kita akan tekan require sebab untuk memastikan pelajar itu menjawab semua soalan tanpa ada yang kosong. Kalau kita tak nak soalan ni, kita boleh buang. Kita klik pada tong sampah tu je. Macam ni dia kita boleh atur. Dan seterusnya, soalan seterusnya kita boleh tekan duplicate ataupun duplicate ni ataupun add question. Tengok soalan nombor 2 saya ada picture sudah. So ada picture. Macam ni nanti saya akan tunjukkan bagaimana. Dan kita ada soalan A, B, C di sini. Okey, untuk memudahkan lagi, yang lagi mudah, kita tak nak type. Kita tak nak type soalan. Kita cuma ambil gambar. Gambar itu haruslah kita save terlebih dahulu di dalam komputer kita. Okey, contoh soalan nombor 3 ni saya ambil snap daripada kamera. Saya snap terus satu kali soalan dengan gambar sekali dengan pilihan jawapan. Kita pun boleh gunakan kaedah tu.
Nanti kita tetap menggunakan multiple choice. Itu adalah untuk pilihan jawapan dia. Okey, contohnya seperti A, B, C, D ni. Nanti pelajar akan tik salah satu dia lah. Sama juga seperti kita letak jawapan dia, tak markah dia. Tak markah dia kat sini. Kita klik dulu Kemudian done. Lepas tu baru kita nak teruskan next soalannya, duplicate ataupun add question. Kalau tak nak, kita buang dalam tong sampah. Required, kita perlukan pelajar itu menjawab semua soalan. Okey, kemudian kalau macam ni sama juga. Soalan macam ni sama. Saya boleh atur. Ini saya type tadi. Dan ini pula gambar yang diambil daripada komputer yang saya sudah scan ataupun snap daripada kamera. Dan ini adalah pilihan jawapan. Okey, seterusnya ini yang ni yang saya nak tunjuk ni, macam mana kita nak buat soalan yang satu lagi. Okey, yang ini lagi kita nak type. Untuk soalan ni saya cikgu ambil daripada buku lah. Contoh dia, cikgu nak type soalan dulu. Okey, type soalan. Raja menunjukkan daya tujahan enjin D dan daya rintangan G yang bertindak ke atas sebuah kereta yang sedang. Okey, kemudian kita nak ambil gambar. Gambar saya dah snap, saya simpan dalam komputer. Kita ambil sebahagian ya. Ini adalah untuk image. Kita klik saja. Kita browse, cari mana bahagian file yang kita simpan gambar kita tadi. Okey, ni ada gambar kereta ni. Jadi saya masukkan gambar kereta ni dan dia terus ada kat Google Form kita. Macam ni. Kemudian saya kecilkan ke, besarkan ke sekati kita. Dan pilihan jawapan seperti bawah ni, kita boleh type lah. A, B, C, D. Okey. Okey, soalannya tak habis lagi rupanya. Okey, sambung Daya tujahan kemudian dikurangkan kepada T sama dengan 7,000 Newton. Apakah jenis gerakan bagi kereta itu? Okey. Lepas tu pilihan jawapannya kita ada A, tidak bergerak. Tidak bergerak. Okey, B hal laju berkurang. C hal laju seragam. Dan D pecutan. Okey, kemudian kita
Cari jawapan dia. Ini soalan nombor 5. Jawapannya adalah C. Jadi klik answer key. Dia dah terus. Kalau jawapan dia B, kita boleh tukar kat sini ya. Kita padamkan kat sini. Tapi jawapan dia adalah C. So kita padamkan di atas ni. Dan point, biasanya cikgu letak sama je lah untuk setiap soalan untuk senang kira. Dan kemudian dah semua, kita klik done. Tu bahaya. Klik done. Okey, dah selesai untuk soalan nombor apa tadi? Nombor 5. Soalan nombor 5. Terhilang pula atas. Itu ya bahayanya. Kalau terhilang, kena dah tarik balik. Belajar 3 menu. Tak apa, kalau tarik balik ni boleh tunjuk lagi lah macam mana kita nak type bagi soalan Google Form. Biasanya kalau yang rajin boleh type saja. Kalau yang macam asa leceh sikit nak menaip, bolehlah ambil gambar terus, copy paste je. Tunjukkan daya tujahan engine T. Cursor ni pun dah tak betul dah. T dan daya rintangan. Spacing dah tak berapa, tak ni dah ni. G yang bertindak ke atas sebuah. Yang bertindak ke atas sebuah kereta yang sedang bergerak. Okey, kemudian soalannya daya. Kita hilangkan daya tujahan kemudian dikurangkan kepada T sama dengan 7,000 Newton. Apakah jenis gerakan bagi kereta itu? Jadi kita dah siap satu soalan. Okey, seterusnya kita nak buat soalan nombor 6. Macam mana saya nak buat ya? Saya nak type ke? Saya nak copy paste terus ke? Saya nak ambil gambar saja. Okey, ingat kalau nak ambil soalan yang lebih kurang sama, kita klik duplicate. Kalau nak soalan yang berbeza, kita boleh klik add question. Jadi saya nak pilih soalan yang sama, saya duplicate saja. So dia akan keluar satu lagi paparan. Ini kat bawah. Yang tadi nombor 5. Sekarang ni adalah nombor 6. Kita buang dulu. So ini nombor 6. Dan gambar ni pun kita boleh remove sebab tak ada kaitan dah kan. Ni pun kita boleh buang. Kita boleh buang, tinggalkan ABCD tu sebab nanti nak guna lagi. Depend lah kepada mana-mana individu, sama ada dia nak gunakan ABCD tu ataupun 1, 2, 3, 4 ataupun tak perlu guna apa-apa pun boleh. Okay, sekarang saya nak soalan nombor 6. Kita tengok soalan mana yang boleh diambil. Okey, sekarang ni saya akan ambil soalan sekali langsam. Okey, contohnya soalan nombor ni. Klik. Contohlah, saya nak tunjuk beberapa contoh daripada kita type. Kita boleh ambil copy paste yang kita ambil tu daripada kamera kita, masukkan ke dalam komputer dan save di dalam komputer, ataupun kita ambil gambar saja, kita type dia punya soalan dan pilihan jawapan. Untuk kali ini
saya nak ajar bagaimana kita ambil terus daripada soalan. Cik Kan, kali ni ni untuk orang yang tak berapa rajin lah. Bukan nak cakap tak berapa rajin. Sebenarnya dia terlebih kreatif sebenarnya. Okey, contoh nombor 6 ni, saya ambil terus sekaligus ambil gambar. Kat sini dah ada soalan, dah ada gambar dan ada pilihan jawapan. Kemudian kita create lagi satu di bawah ni, pilihan jawapan kita sendiri. Ini tujuannya untuk pelajar nanti menjawab. Senang nak jawab, jawapannya yang mana satu, okey? Sekarang kita semak jawapannya adalah nombor 7. C. Jadi jawapannya adalah C. Jangan lupa answer key ni klik dulu. Kemudian klik C. Kemudian klik C. Dia dah klik C sana. Dan klik done. Okay. Jangan lupa juga sebab kita dah duplicate tadi kan, jadi dia sama je lah. Kalau nak tengok markah dia pun tetap sama. Saya klik answer key. Dia tak 5 point sebab saya duplicate. Kalau saya add section, dia akan hilang. Point tu akan hilang berbeza-beza sebab kita nak bagi nilai point yang berbeza kalau kita tak duplicate. Hari ini done. Dan kemudian nak buat soalan nombor 7 pula. Soalan nombor 7 duplicate lagi. Lebih senang sebenarnya duplicate. Dan kita letak sini nombor 7. Dan sekarang nombor 7 saya nak buat soalan yang macam mana pula. Okey, lagi saya menggunakan copy paste. Sebelum tu jangan lupa soalan 6 tadi ada lagi. Kita removekan, tengok ni 3 titik bertindih ni. Klikkan, tengok cari ada remove. Kita boleh letak gambar ni left, center pun boleh. Center di tengah-tengah. Kita boleh letak di left ataupun right, ataupun kita change ataupun remove. Biasa saya suka remove. Change pun boleh sebenarnya. Tadi kalau remove, kita cari soalan yang lengkap. Okey, ini pula soalan yang saya perlu ambil gambar saja dan saya type. Okey, saya ambil gambar ni. Saya nak type. Kali ni saya rasa nak rajin sikit. Nak type pula. Nampak gambar dia besar. Kita kecilkan sikit. Okey. Kecilkan sikit. Tak semesti kita nak copy paste semua. Tapi kalau nak cantik lah. Kalau nak cantik, kita type semua. Kemudian bagi di tengah center. Okey, gambar kat sini. Kemudian baru kita type dia punya soalan. Raja menunjukkan seseorang berdiri di atas sebuah mesin penimbang di dalam sebuah lift. Bacaan mesin penimbang itu lebih besar. Daripada berat orang itu. Daripada berat orang itu. Alamak, typo pula kat sini. Kita buang ini je. Okey, soalan dah siap. Okey, ada lagi soalan bawah dia. Hal ini menunjukkan bahawa lift itu sedang. Sedang apa? Dot. Di sini kita baru dah tulis kita punya pilihan jawapan. Okey. A berada dalam keadaan pegun. Tulis saja. Berada dalam keadaan
pegun. Kemudian B, kita tulis bergerak ke atas dengan hal laju seragam. Bergerak ke atas dengan laju seragam. C, bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Bergerak ke atas dengan suatu pecutan. Kemudian D, bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah dengan suatu pecutan. Dengan suatu pecutan. Jadi saya type juga pilihan jawapannya. Cuma gambar saja saya ambil untuk soalan yang kali ni lah. Dan kemudian kita tengok, semak jawapannya nombor 7, nombor 8. Jawapannya adalah C. C juga sama C, jadi tak perlu tukar. Kita tengok dia punya point tu, tak payah tukar sebab saya nak 5 point juga. Kemudian klik saja dan okey. Okey, contohnya kalau saya contohnya kalau saya nak buat guna bahagian add section ni. Kita tengok apa beza dia. Contohnya saya nak klik add section. Add question. Add section pula. So, salah. Ini ada typo. Menunjukkan. Okey. Typo. Okey. Saya sekarang nak buat soalan nombor 8. Add question. Saya dah add question kat sini. Dia akan keluar macam tu. So, kita type nombor 8. Sekarang kita nak buat soalan mana? Okey, saya nak buat soalan yang copy paste terus dah. Senang kan? Browse, pergi image, pergi browse dan kita cari soalan ni tak? Ni dah siap dengan soalan, siap dengan gambar, siap dengan pilihan jawapan. Okey, tu tengok kalau nak cantik sikit, tangkaplah gambar cantik-cantik sikit. Ini just untuk contoh saja. Cikgu buat sebab tu dia nampak macam bengkok sana, bengkok sini ya. Yang penting dapat baca. Soalan ni tak perlu terlalu besar. Kalau nak besar dia pening nak tengok. Okay, kita kecilkan sedikit. Okey, kecilkan sedikit. Okey, ni rajah yang ke-8 boleh baca. 4 segi 4 selari. Nombor 8 ada soalan, ada gambar ada ni. Dan pilihan jawapan ni kita buat juga. Ni asalnya macam ni lah dia. Kita kena buat sendiri A dot. Kemudian klik others. Untuk add kan B. Okay, klikkan dia. Klik option bawah ni. Dia akan keluar B. Okay. Kemudian klik option. Klik option bawah ni. Dia akan keluar C. Tak nota. Kemudian yang bawah lagi. Klik option. Dia akan keluar D. Jadi lepas tu kita barulah tengok jawapan dia. 10 adalah B. So klik jawapan. Dan sebagai answer key, markah dia tak ada juga. Jadi kita kena letak markah dia. Sebab saya ambil add question tadi, bukan duplicate. Jadi dia ada dia leceh sikit lah. 5 point. Sebab saya ambil add question. Kalau duplicate dia dah auto 5 point. Dia dah auto, kebanyakannya dia dah auto. So kita klik dan jangan lupa klik dan. Jawapan dah berubah dah. Dia pula B dia. Bukan D. Okey, klik dah. So, kita dah siap soalan nombor 8. Sekejap je kan saya buat nombor 1 hingga nombor 8. Kemudian, nak mudahkan lagi, duplicate. Jangan pilih add question. Kemudian, kita buat soalan nombor 9. Nombor 9. Sekarang nombor 9, saya nak pilih soalan yang hari ni nak ambil soalan yang ni je lah. Ambil image terus je lah. Ni saya kena remove dulu.
Remove. Kemudian saya ambil soalan yang copy paste terus lah. Lagi cepat dan pantas. Untuk ni soalan mana yang belum? Ini ke? Ni dulu. Soalan ni. Okey, jadi nombor 9. Ni bukan bengkok juga ni. Besar kan? Besar, kita kecilkan. Mudah je kan? Kalau dapat copy paste semua macam ni pun okey juga. Kita copy paste semua lah. Supaya dia nampak seragam sikit. Sedikit lah. Senang budak nak tengok. Kalau besar sangat macam susah nak tengok. Okey, lepas tu saya nak letak dia kat tengah-tengah. Center line. Letak tengah-tengah sikit. So, nombor 9. Dan pilihan jawapannya adalah A. So, answer key dia adalah A. Jadi klik A, B kita buang. So, done. Kejap je kan? Satu soalan sekejap je. Lepas tu, buat lagi soalan 10. Sampai kita pandai. Ni jangan lupa. Satu lagi nak beritahu. Setiap soalan kena klik required. Kalau tekan add question tadi, kalau duplicate dia dah auto kita tekan. Okey, sebab tak nampak. Okey, seterusnya duplicate lagi. Ni pula soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Saya nak guna soalan copy paste segat lah. Paling simple dan paling cepat ialah copy paste je lah. Lagipun cikgu ni tugasnya banyak. Kalau tugas banyak, yang ni bolehlah sedikit sebanyak meringankan kerja. Sebab kita boleh copy paste. Okay, macam ni cikgu lupa buang. Pastikan masa ambil gambar tu. Hilangkan dahulu muka surat. Macam ni saya dah terambil. Muka surat dan nombor soalan asal. Supaya pelajar tak keliru. Besarkan sikit gambar dia. Supaya jelas untuk budak baca. Okay, saya nak letak kat tengah-tengah. Center align. 10. Soalan 10 dan ni. Dan kita tengok jawapan dia D. Jawapan dia adalah D, bukan A. Jadi answer key klik dulu. 10D. Yang ini kita buang balik dan pastikan ini mesti ada auto. Ni 5 poin ni dah auto. Okey, kemudian done. 10 soalan. Sekejap je kan? Dan seterusnya, kalau boleh kita buat 20 lah soalan.
ataupun 20, 30 ataupun 50 lah paling baik. Sama dengan skema apa kita punya format kertas soalan. 40 kalau untuk fizik, 40 yang KSSM. Kalau sains 50 soalan. Okey. Rasanya sampai di sini sajalah perkongsian saya hari ini dan semoga bermanfaat kepada semua. Okey. Soalan dah siap. Nanti saya sambung. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe.